darah beku berada di dalam kepalanya. Tapi yang lagi pelik, apabila CT scan kali 2 dilakukan, darah beku tu dah tak ada. Hai, Assalamualaikum. Saya Haidar Hasanuddin dan macam biasa, setiap episod kita akan melaporkan hal-hal mistik ataupun perkara-perkara yang ganjil dan bercakap soal hal mistik dan benda ganjil ni. Pernah tak korang dengar pasal seseorang yang ada keupayaan untuk bertutur bahasa asing selepas mengalami kemalangan? Episod kali ni kita tak perlu pergi jauh. Kami akan membawa anda dalam Malaysia je. Kita akan ke kampung Gong Medang, Besut, Terengganu untuk bertemu dengan seorang remaja perempuan yang berusia 19 tahun. Nur Aini Ismail. Dikatakan secara tiba-tiba boleh bertutur dalam bahasa Korea selepas terbabit dalam kemalangan pada Januari 2012. Pada 10 Januari 2012, Noraini yang ketika itu bersama abangnya Jeffrey yang sedang menaiki motosikal selepas pulang daripada sekolah menuju ke rumahnya telah dirempuh oleh sebuah lori dari arah belakang dan mengakibatkan kemalangan. Dan disebabkan kemalangan itu, Noraini telah terjatuh dan kepalanya telah terhantuk di atas jalan raya. Noraini telah koma selama 11 jam dan telah dirawat di Hospital University Sains Malaysia, Kubang Krian, Kelantan. Dan mengikut cerita bapanya Ismail Saleh, doktor telah melakukan CT scan terhadap Noraini dan doktor telah mendapati ada darah beku berada di dalam kepalanya. Tapi yang lagi pelik, apabila CT scan kali 2 dilakukan, darah beku tu dah tak ada. 4 hari kemudian, Noraini pun dibenarkan pulang oleh doktor. Dan apa lebih mengejutkan adalah apabila Noraini mula bangun tidur, mula sedar, dia tiba-tiba bercakap dalam bahasa Korea. Pada mulanya, bapa Noraini dan keluarganya agak ragu-ragu. Yelah, sebab tiba-tiba kau boleh cakap bahasa Korea kan? Tapi, bila Noraini dapat menterjemahkan bahasa Korea tu ke bahasa Melayu, sama dengan subtitle yang keluar kat TV, itu agak memelikkan. Dan satu lagi keanehan yang berlaku dekat Noraini ni, dia langsung tak boleh bercakap dah ataupun tak boleh bertutur dah dalam logat Kelantan dia. Sekarang ni dia hanya boleh bercakap bahasa baku je. Selalu kalau dia bangun-bangun dia macam makan dah. Sekarang ni tak lah. Betul? Dah makan dah. Dia daripada logat Kelantan jadi bahasa baku je. Dan lagi peliknya, dia boleh bertutur dalam bahasa Cina atau Korea kalau dia tidur balik lepas dia sembahyang subuh. Weh, macam ni. Maridah ni. Menurut doktor yang merawat Noraini di Hospital University Sains Malaysia ni, fenomena ini dipanggil sebagai zynoglossy. Zynoglossy membawa maksud strange foreign dan glossa adalah tang yang membawa maksud suatu fenomena paranormal yang berlaku dekat seseorang tu yang mana dia tiba-tiba boleh bertutur ataupun menulis dalam bahasa yang bukan kebiasaannya. Istilah ini telah diperkenalkan oleh Charles Richard, seorang ahli fisiologi yang berbangsa Perancis pada awal abad ke-20 dulu. Walau bagaimanapun, kebolehan istimewa ini masih lagi menjadi perdebatan di kalangan ahli diorang sendiri. Apa sebenarnya yang menyebabkan boleh berlakunya fenomena macam ni? Secara psikologinya, seseorang yang berada di bawah keadaan separa sedar ataupun subconscious mind, sama ada di dalam keadaan koma ataupun dalam keadaan psikologi tertentu, orang-orang ini berkemungkinan pernah dengar bahasa-bahasa tersebut yang mana telah dirakam di bawah memori separa sedar diorang. Dan selalunya, diorang tak boleh cakap secara fasih pun. Diorang hanya boleh cakap secara baku. Mungkin ada dalam beberapa perkataan tertentu je. Macam saya memang ada kelebihan bercakap lebih bahasa. Saya satu hari ni, saya bangun tidur, tiba-tiba saya boleh bercakap bahasa F. Itu bukan penyakit. Itu memang belajar. Faktor yang kedua adalah kebolehan yang muncul kerana faktor kehidupan masa lampau. Contoh macam reincarnation. Contohnya macam seseorang yang lahir dekat Malaysia, tiba-tiba boleh cakap bahasa Thailand. Tapi untunglah pergi sana dapat barang murah. Faktor yang ketiga pula, zynoglossy ni boleh juga dikaitkan dengan kekuatan mistik. Kebanyakan kes dekat Malaysia, dekat Indonesia, bila mana ada orang yang tengah menurun, kan tiba-tiba dia boleh bertutur dalam bahasa Thailand, dalam bahasa Cina. Itu adalah kes-kes terdekat yang boleh cuba dikaitkan. Tapi dalam kes Noraini ni,
kita tak pasti yang mana satu penyebab yang berkait dengan apa yang berlaku terhadap Noraini. Dan walau bagaimanapun, selepas 2 tahun kejadian tu, Noraini tak boleh lagi bertutur dalam bahasa Korea. Tapi, dia tetap tak boleh bercakap ataupun bertutur dalam lorat Pantai Timur dia tu. Dan benda ni buatkan Noraini rasa sangat rindu. Yelah, benda daripada kecil kita bercakap dialek itu kan, dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat semua. Tiba-tiba hari ni dia bercakap dalam bahasa baku. Dan dia sangat merindui untuk panggil maknya yang sebelum ni dia gelar Mok, tapi dah bertukar jadi Mak. Elok-elok panggil Mok, makan Mok. Sekarang jadi Mak, makan Mak. Benda ni agak menjengkelkan diri dia. Noraini sendiri tak faham kenapa dia susah sangat nak bertutur balik dalam lorat Pantai Timur tu. Seolah-olah macam lidah dia dah keras. Dan dia sendiri ada juga praktis ataupun dia cuba berkomunikasi balik dalam dialek Pantai Timur dengan orang-orang sekelilingnya, tapi benda tu macam tak berjaya. Dia seolah-olah macam dah tak mampu nak bercakap balik dalam dialek Pantai Timur. Seolah-olah macam benda tu tak ada langsung dalam memori hidup dia. Pelik kan? So, apa pendapat korang tentang fenomena xynoglossia ni? Jangan lupa untuk menonton Adam Bukan Adam, sebuah drama bersiri yang diinspirasikan oleh kisah-kisah pelik dan misteri seperti ini. Saya Haidar Hasanuddin, jumpa lagi.